بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan izin Allah, pagi ini kita sambung lagi muka surat 416, sambungan daripada kemarin. Dan imam juga memerlukan 10 perkara kesempurnaan tugasnya. Yang pertama, harus benar-benar qari, pandai kitab Allah dan tidak banyak salah. Jadi sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita berkenaan dengan bab fadilat azan dan iqamah. Pagi semalam kita dah jelaskan berkenaan 10 perkara bagi seorang bilal ataupun muazzin, tukang bank. Jadi sambungan kata almarhum Syekh Abu Lais As-Samarqandi, imam juga hendaklah mengambil perkara yang disebut ini. Yang pertama, haruslah benar-benar qari, ahli qira', bacaan yang baik, pandai dalam membaca Al-Quran dan tidak banyak salah. Jadi bacaan Al-Quran kita sedia maklumlah tuan-tuan ya, sidang hadirin hadirat sekalian, merupakan wahyu ilahi, kitabullah. Jadi bacaan kita hendaklah dibaca dengan elok, mengenai dengan hukum tajwidnya, di segi fasahahnya, di segi makhrajnya. Walaupun kita telah pun disebut pada pandangan ulama, dia kata belajar hukum tajwid ni fardu kifayah, tetapi setelah mana dilihat oleh pandangan ulama juga, oleh kerana kita baca dan guna hari-hari, maka jatuh hukumnya fardu ain, kita belajar masalah hukum tajwid. Jadi hukum-hukum tajwid yang bermula daripada hukum nun mati, hukum mim mati, begitu juga dengan hukum mat, kadar pempanjangan, berapa yang kita nak panjang, berapa yang boleh kita pendek dan berapa yang terpanjang sekali. Dan bila mat bertemu pula, mat jaiz munfasil ke, mat wajib muttasil ke, apa cara kaedah yang kita baca. Begitu juga keadaan macam mana kita nak waqaf. Waqaf ada 4 perkara waqaf, ada waqaf hasan, ada waqaf hasan lagi, ada waqaf qabih, ada waqaf tam. Jadi waqaf-waqaf ni kita nak kena tahu macam mana nak berhenti dalam bacaan-bacaan. Jadi oleh kerana demikian, maka yang menjadi imam tu pastilah orang-orang yang boleh sungguh di seginya disebut qari, ahli bacaan, bukan kari. Kalau kari ni habis cerita lah. Yang tu makan dengan nasi boleh ya. Jadi kena qari ya. Orang yang qari ni ahli bacaan sungguh. Soal kita nak bertaranum, diharuskan bertaranum. Bertaranum ni mengindahkan bacaan, menyedapkan bacaan dan merasakan keseronokan kita asyik dengan kalamullah. Dan sampai pada ayat-ayat tertentu, bagi mereka yang pandai bertaranum, dia reti membezakan mana ayat yang mengkhabarkan busyra, mana ayat yang mengkhabarkan khabar yang inzah.
Dia ada rentak irama lagu yang menakut dan mengerikan dan menggembirakan. Itu dia bertaranum. Jadi imam ni mestilah orang macam tu, ya. Qari, ahli bacaan sungguh mahir dan tidak banyak kesalahan dalam bacaan-bacaan yang dibaca. Yang kedua, takbirnya jelas benar. Jadi takbir imam antara takbir dengan rukun, antara rukun dipanggil takbir intiqalah. Jadi kita hendaklah jelaskan dengan takbir, maka dia setiap antara takbir tadi dengan jelas bahawasanya makmum boleh dengar di belakang, ya. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak turun pula Allahu Akbar, jadi ini takbir kita dengan jelas. Yang ketiga, rokok sujud yang sempurna. Kita dah bicara dalam hadis yang telah lalu bahawa kesempurnaan solat Nabi suruh jaga sangat-sangat berkenaan rokok dan sujud. Jadi kalau rokok kita tu kedua tapak tangan mesti berada di atas kepala lutut, ya, mesti diletak di atas kedua kepala lutut kita. Jangan letak atas paha. Bila letak atas paha dia mendongak. Gitu. Kalau kita letak bawah daripada lutut, bawah atas betih kering kita, dia jadi menjunam kita. Macam kepala kongkok lah. Jadi tak boleh lah. Dia kena letak atas dua kepala lutut, maka dasar kita ialah 90 darjah yang disebut. Jadi gitu. Jadi imam kesempurnaan rokok dan sujud. Yang keempat, menjaga diri daripada yang haram dan juga yang syubhat. Jadi peliharalah diri. Jadi imam sudah pastilah orang-orang yang dapat memelihara diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara-perkara yang syubhat. Jadi kita ni tuan-tuan ni, yang jelas di segi hukum tu, maka dia kena pelihara dalam bab-bab itulah. Jadi imam ni kehormatan tinggi. Kemudian yang kelima, menjaga pakaian dan badannya daripada kotoran. Ini syarat kita nak sembahyang, kita kena taharah. Taharah kita ialah di segi pakaian badan kita, taharah kita daripada hadas kecil, hadas besar. Jadi pakaian kita tu hendaklah pakaian yang bersih, bukan nanti yang baru dia kata yang bersih. Kalau dapat yang baru lagi baik. Jadi kita pakaian kita terbersih dan badan kita pun bersih, pelihara daripada kotoran. An-nazafatu minal iman. Nabi kata bersih itu sebahagian daripada iman. Lambang kita Islam ni kebersihan. Pakaian kita bersih, tempat solat kita bersih dan diri kita bersih, ya. Sebab tu sebaik-baiknya kita tuan-tuan nak masuk dalam masjid ni, basuhlah kaki tu. Bukannya susah sangat. Walaupun kita dah ambil wuduk pun basuhlah kaki tu. Ni kadang-kadang masuk dalam masjid kaki tak basuh, dengan kita mari pijak pula kapek. Lainlah masjid Rasulullah debu pasir. Ni masjid kita dengan kapek, dengan kadang-kadang adanya kain putih diletakkan lagi di bantai pijak atas kain putih tu, kotor lah. Walaupun bukan najis tapi tercemar lah, kotor. Nampak tak elok. Jadi kita jaga kebersihan. Yang keenam, tidak memanjangkan bacaan kecuali jika disetujui oleh para makmum. Imam dia tak boleh panjang sangat bacaan kecuali dipersetujui oleh para makmum. Jadi kita tahulah, dia kata subuh tadi panjang. Subuh biasa dah hari Jumaat. Jangan buat bodoh kan. Tak. Marah Pak Imam, panjang imam baca ni, lenguh diri. Bodoh ni. Hari Jumaat kita sunat tu baca sujud sajadah, ayat sajadah, tak? Baca surah Al-Insan. Ni di antara surah yang popular yang Nabi telah baca. Jadi kita ikut sunnah tu lah. Jangan komplain. Ada tak erti bahasa orang sujud sawi, dia tak sujud sawi. Dia turun rokok. Ni hak bodoh, tak mengaji. Kalau saya tak mengaji, duk tengok berita harian Utusan Malaysia, jadi bodoh. Jadi kita ni kena sujud sawi. Maka sebab itulah kita turun sujud, imam naik balik, kita sambung bacaan sampai habis. Lain-lain waktu yang tu kita pertimbangkan sebaik-baik kebijaksanaan imam.
Waktu-waktu lain kebijaksanaan imam. Jadi jika makmum di belakang tu kita tengok ada orang-orang yang uzur dan sebagainya, dipertimbangkanlah. Jadi Jumaat kita memang panjang sikit sebab kita baca sunat ni, sunat ayat yang kita baca tadi, ya. Kemudian yang ketujuh, jangan sombong. Jadi tak imam sombong, tak boleh jadi imam lah. Jangan sombong. Kita ada perasaan sombong, ada ujub, ini tidak layak untuk jadi imam. Jadi kena jadi makmum, imam tak boleh. Dan tidak mulai sembahyang melainkan sesudah membaca istighfar dari semua dosa-dosanya sebagai pimpinan terhadap para makmumnya. Ni kita memimpin, makmum di belakang, maka imam untuk beristighfar, astaghfirullahalazim, ya, sekurang-kurangnya 5 kali. Barulah kita akan menyebut dengan lafaz usalli fardhan, apa subuh ke apa ke, baru kita angkat takbiratul ihram. Dalam hadis yang sahih dibicarakan dalam Mustika Hadis jilid yang kedua, terbitan Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal wal Agama, maka di sana disebut hadis yang sahih, Nabi bacakan ayat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kena baca yang tu dulu, barulah kita Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram. Hadis sahih tu, Nabi suruh baca tu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Sila rujuk dalam Mustika Hadis jilid yang kedua. Jangan tengok Kosmo berita harian tak jumpa. Saya cari-cari tak jumpa, kata mana ustaz tak jumpa. Tengok mana? Tengok berita harian, mampu ya. Tak jumpa. Jadi baca tu dulu, ditambah oleh ulama juga, Allahumma inni afdalu min ibadikas salihin. Itu ada doa dalam kitab Hidayatul Salikin, karangan Al-Syekh Abdul Samad Falimbani almarhum. Ditambah sikit dengan doa, Allahumma inni afdalu mimma tu'ti min ibadikas salihin, dia kata. Lepas tu barulah dia angkat dengan takbiratul ihram. Ini kesempurnaan solat kita. Minta berlindung daripada Allah dengan Tuhan yang Maha Berkuasa ni, daripada gangguan-gangguan syaitan. Itu sila rujuk dalam ayat tu. Kemudian barulah kita selesai tu, baru kita angkat takbiratul ihram. Dan imam dah selesai Allahu Akbar, baru makmum angkat takbir Allahu Akbar. Tu kata muafiq, berserta dengan imam. Kalau kita tertinggal tak sempat dengan imam, maka kita masbuk. Ni masbuk satu hal juga. Ada kawan kita masbuk, dia mari kat belakang tepi kita, dia pegang kita. Kita fahamlah dia nak ikut. Lepas tu kita rokok, dia tak rokok. Biru dia. Kita yang tidak, dia duduk baca Fatihah lagi. Sampai kita sujud berhabis Fatihah. Masbuk tak minyak apa? Ada kawan kita pula pergi pegang bawah pula, tanya pula, berapa rakaat? Kawan jadi imam angkat tangan slow, tengah duk qiyam ni, angkat slow, tunjuk dua. Kau bercakap tu, bastal sembahyang tu. Imam bodoh. Apa tak mengaji. Kau tanya dia buat apa? Ikut je. Nanti tahulah berapa tertinggal, kamu tambahlah. Dia boleh tepuk bahu, dia angkat tangan pula. Kawan tak tak batal tak. Pasal tak batal pula, bahasa dengan tangan dengan tu samalah. Dia bercakap dengan isyarat. Jangan tak boleh. Jangan duk tanya imam. Tak bodoh ni, bodoh. Bodoh tak mengaji, kacau. Jangan. Ikut je. Dia kurang kita tambah berapa. Yang ke-9, jika telah salam
jangan berdoa khusus untuk dirinya, kerana itu bererti mengkhianati makmum. Ni habis-habis kita beri salam, kita baca doa dah, doa. Jadi baca doa ni bila dah ramai-ramai, mintalah untuk semua dah. Jadi bila minta semua ni kena faham grammar bahasa Arab dah. Dia minta Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, bodoh Pak Imam. Makmum belakang doa amin, amin. Amin tak minyak apa, dia doa kat dia seorang lah. Jelaka je Pak Imam. Jangan buat macam tu, tak boleh. Khianat makmum belakang dia doa amin. Anayalah kawan belakang amin amin tu. Doa dah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu baru betul. Bayang tarawih berapa ada tak bila bodoh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sudahlah weh, tak bodoh. Bodoh bila buat apa gitu. Doa kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa ramai-ramai dah. Makmum amin baru kena faham tu. Ada kalimah mufrad, ada kalimah musanna, ada kalimah jamaknya. Tu kena mengaji nahwu. Baru betul kita ni jadi imam. Jadi jemaah di belakang tu amin amin, kenalah sama-sama minta untuk semua. Allahu akbar. Ni doa tarawih ni Tok Bilal tolong betul sikit. Dekat sini tempat lain malam tadi, malam kemarin baca doa kan. Ikut kita jadi makmum je. Kita baca doa apa? Hak doa kita baca tu apa? Doa dan tarawih. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi perkataan tuhibbul afwa sebut betul-betul lah. Ni Pak Ibla tuhibbu wa fa. Doa betul-betul. Aku biru betul. Itu tengok betul-betul dalam risalah tu tulis tak? Tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semua kena mengaji belakang ni, jangan jadi bodoh kita. Doa kita ni tak, doa tu bagi elok lah, minta dengan Allah Taala. Ini tuhibbul afwa fa'fu. Apa fa ni? Kena doa dah elok. Tidak tak jadi kerja kita. Yang ke-10, jika di masjid kemasukan orang gharib, orang lain atau tamu, harus ditanya apa hajatnya. Pak Imam, bila kita nampak orang-orang luar mari masjid, disuruh kita bertanya khabar, beri salam dia, apa khabar, daripada mana, apa hajatnya. Ini adab imam. Bukan takat kita mengimami solat saja. Tanya khabar lah, apa hajat dia mari ke masjid, ada tujuan apa. Kadang-kadang orang luar kita tak nampak, tak pernah tengok, tolong bertanya khabar. Zaman-zaman kita mutakhir ni tuan-tuan, pencuri dia tak kira dah masjid ke tak masjid, dia sapu semacam ni. Tabung besi hak berat tu pun dia angkat tu hak besar. Dia pergi masjid pagi tu kecoh, nak sembahyang subuh, kuliah subuh sampai kecoh jemaah pengurusinya. Saya tanya kenapa? Kata tu Ustaz tengok pasir penuh ni. Dia mari dengan lori, dia angkat besar lagi tu peti besi tu. Air tu solid besi tu. Saya kata banyak ke duit dalam tu? Mendahari kata tak ada paling banyak seminggu sekali buka, kadang-kadang tak sampai seminggu buka. Paling banyak adalah 50-100 yang tertinggal.
Kami 4 orang angkat tak terangkat Ustaz, peti tu besar sikit pada ni. Tak nak sebut dalam masjid mana nak. Dia angkat lah. Tetamu-tetamu hak mari tak pernah nampak, kita tanyalah apa hajat kemarinya, nak jumpa siapa, apa semua itu nah. Jadi gitu 10 perkara bagi imam yang harus ada pada sifat imam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatun admanu lahumul jannah, al-mar'atu salihah, al-muti'atu li zawjiha, wa waladul muti'u li abiwi wal mutawaffifi fi tariqi Makkah, wa sahibul khulqil hasan, wa man adzana fi masjidi minal masjidi imana wa ihtisaban." Yang bermaksud 5 orang saya jamin mereka itu masuk syurga. Ini Nabi kata, Nabi sabda 5 orang saya jamin mereka itu masuk syurga. Yang pertama, wanita salihah yang taat kepada suaminya. Macam mana wanita salihah? Wanita yang salihah, wanita yang taatkan suami. Maka mengikut dalam kupasan para ulama merujuk kepada hadis, isteri yang dipandang oleh suaminya, melihat kepada suaminya, melihat kepadanya, membawakan ketenangan baginya, dan ia juga memandangkan suami dengan penuh ketenangan. Isteri yang sentiasa juga menunaikan segala tanggungjawab kepada suami dan sentiasa dalam keadaan taat kepada suami. Dalam kitab lagi disebut, dalam kitab Muhimmah, maka dia khidmat kepada suaminya dengan memberikan segala perkhidmatan yang terbaik kepada suami. Hatta ianya jika diajak oleh suami, walaupun berada di atas belakang unta sekalipun, maka dia tidak akan menolak. Ini saya nak sebut dalam kitab Muhimmah lah. Jadi kita lihat itulah makna susah payah macam mana pun, dia tetap menunaikan kewajiban kepada suami dia di atas cara yang baik, dengan perhubungan yang baik. Dan sebab itulah Nabi kata membahagiakan anak Adam itu 3 perkara. Yang pertama, isteri yang salihah. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, kenderaan yang baik. Ini membahagiakan anak Adam. Dan isteri yang salihah ini adalah isteri yang sentiasa taat dan sentiasa memelihara kehormatan diri. Dia tidak akan membawa masuk laki-laki yang lain ke dalam rumah melainkan suaminya sahaja. Kemudian dia taat pada suami. Bila suami suruh, dia tidak pernah menderhaka pada barang yang diperintah oleh suami. Bila dipanggil oleh suaminya, maka ia segera datang. Dia ada 15 perkara yang disebut dalam kitab Uqudul Lujai. Sila rujuk dalam kitab Uqudul Lujai, ada disebut oleh ulama 15 perkara tanggungjawab isteri kepada suami. Itulah isteri yang salihah. Yang kedua, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, ini akan masuk syurga. Anak-anak yang sentiasa patuh dan taat kepada ibu dan bapanya, tak pernah derhaka, insya-Allah anak-anak ni akan masuk syurga. Jadi anak sentiasa wajib kena taat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Jadi Allah suruh kita ni sembahnya Tuhan, beribadat kepada Allah, buat baik kedua ibu bapa kita. Jangan derhaka. Yang ketiga, orang yang mati di jalanan Mekah, yakni yang akan menunaikan ibadah haji lalu mati di jalanan, masuk syurga, haji pun dapat. Tengah-tengah duk bersiap-siap bubuhkan baju, mati. Turun dari rumah sampai dekat airport, mati. Dalam perjalanan nak sampai pula, mati dalam kapal terbang. Dulu, sekarang tak? Dulu naik kapal laut tak? Mati dia. Maka haji pun dapat masuk syurga, insya-Allah. Jangan jadi macam kawan kita ni, dah siap semua kain baju dah, tarikh penerbangan dah siap semua dah, nak pergi je lagi seminggu, tiba-tiba dia kata tak jadi. Beritahu kat anak dia, kata tak nak.
Anak dia kata, pasal apa ayah tak nak pergi? Aku takut tengok dalam TV orang duk tawaf ramai, takut aku jatuh orang pijak mati. Ha ilaha illallah. Tak nak pergi dia. Puas dia rayu dipujuk oleh anak, tak nak. Ya, tak mau dia. Kesudah nak dia ganti. Anak pula kalang kabut lah, masa seminggu ni nak belajar mana? Nak kena teman mak dia. Benar? Jadi ni kita ni jadi masalah. Kalau jika mati sekalipun, Allah tuan-tuan tetapkan kita masuk syurga, kata Nabi. Dalam perjalanan pun masuk syurga kita mati. Yang keempat, orang yang berakhlak yang baik. Ni sudah pastilah tuan-tuan ni, dengan husnul khuluq. Akhlak yang baik disebut husnul khuluq. Akhlak yang baik, baik akhlak dengan segala jenis manusia, tidak menjadi manusia yang jahat di segi budi pekerti. Yang kelima, orang yang azan di masjid kerana Allah, yakni terdorong oleh iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni. Jadi Tok Bilal dia nak cerita ni, hak yang jadi tajuk kita ni bab azan iqamah, hak kelima itulah. Jadi Bilal ni adalah orang yang akan masuk syurga, kata Nabi, sebab hari-hari dia menyebut kalimah tauhid, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengasahkan Allah. Jadi orang ni mulia. Sebab itulah Allah letakkan Tok Bilal ni, kita ada sebut Tok Bilal, Tok Muazzin ni, maka Allah letak dalam syurga insya-Allah. Tapi hak Tok Bilal sebenar-benar lah, azan dengan kerana Allah. Jangan azan nak ambil puji orang. Tu dulu arwah Tok Guru, saya panggil dia Tok Ayah. Tok Guru janggut putih ni, dia duduk di pondok bukit kecil di Kedah. Dia rajin, dia pusing seluruh Malaysia ni. Dia pergi RTM, dia tanya siapa yang azan tu panjang melalut kita sampai 5 kali tarik nafas, dia satu nafas tak habis lagi. Dia tanya pihak RTM mau panggil dia buat kuliah. Dia kata dia tu kami buat rakaman tu Tok Ayah. Dia tu Johan azan peringkat negeri Kedah. Di Kedah ni macam-macam bertanding lah. Bertanding azan, bertanding murhaban, bertanding Quran biasalah, bertanding nasyid, bertanding pembidato, bertanding macam-macam bertanding. Bertanding baca khutbah. Termasuklah orang bercakap ni terlibat juga. Ambil bahagian lah, kita nak ambil bahagian. Nak merasa berhadapan dengan masyarakat. Jadi gitu. Jadi dia ni rupa-rupanya tak apalah, tak payah kata. Habis tu dia ni siapa? Dia ni penyanyi utama. Johan Ghazal Fatih, peringkat naik Kedah. Duk menyanyi lagu tu. Dia terpentas lagu Ghazal Fatih. Tahu Ghazal Fatih? Ibarat irama padang pasir. Patutlah suara panjang kata Tok Ayah ni. Jadi kita ni tuan-tuan, itulah dalam berlagu, dalam bertaranum ni, kalau kita tengok dia ada harakat-harakat dia, kan? Jadi bila panjang melalut sangat pun tak boleh juga. Sedap memanglah sedap. Nak sedap ni, nasi Arab, nasi berani sedap dah. Lalat dalam tong bunyi pun sedap. Tapi kita nak kira ni yang mendapat keredaan Allah. Jika kita azan itu dengan mencari keredaan Allah di atas dasar iman dan mengharap pahala daripada Allah, Nabi kata, "Wa man azzana fil masjidi minal masjid imanan wahtisaba." Itulah orang yang mendapat syurga. Insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi kita tu dah kebahagiaan. Waktu jangan pandang rendah. Kadang-kadang orang tanya, suami kerja apa? Tak ada kerja apa, duk jadi Bilal je masjid. Jadi kita lekeh dah. Jadi jangan lekeh. Tok Bilal ni tinggi di sisi Allah. Nabi kata bakal ahli syurga. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, insya-Allah pagi besok sambung ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.